Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini, berita hangat hari ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, telah menghentam Apandi Ali, bekas Peguam Negara. Macam-macam Mahathir kata terhadap Apandi. Penipulah, penjenayalah, dan Mahathir menyalahkan Apandi bukan saja tentang 1MDB tetapi tentang kes Pulau Batu Putih yang Malaysia telah kalah. Dan Mahathir nak Apandi ini disiasat dan tindakan diambil terhadap Apandi. Majlis Peguam Malaysia Bar Council pula telah menghentam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Oleh kerana Ismail Sabri Yaakob telah mendedahkan kesalahan bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Tommy Thomas dituduh menyalahguna kuasa dan melakukan jenayah semasa beliau menjadi Peguam Negara di zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi banyaklah bekas Perdana Menteri menuduh bekas Peguam Negara, caretaker Perdana Menteri menuduh juga bekas Peguam Negara, dan Malaysia Bar, Majlis Peguam telah menuduh, telah mengutuk Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kerana Ismail Sabri Yaakob menghentam bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Bermaknanya secara tidak langsung Majlis Peguam Negara berdiri teguh di belakang bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Jadi dua perkara yang jelas di sini dan tidak boleh dinafi. Nombor satu, jawatan Peguam Negara ialah jawatan politik dan ini telah disahkan, confirm oleh Tommy Thomas. Oleh kerana itu, apabila Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, maka Tommy Thomas pun letak jawatan dan dia beritahu bahawasanya jawatan Peguam Negara ialah jawatan politik. Jadi oleh kerana parti politik yang melantik dia sudah jatuh, maka dia pun letak jawatan. Dia tidak nafi perkara ini. So kalau sekiranya selama ini jawatan Peguam Negara ialah jawatan politik, jadi confirmlah apa yang telah dibangkitkan selama lebih dari 20 tahun. Perkara ni bukan baru. Perkara ni telah dibangkit semenjak tahun 90-an lagi. Masa kes Anwar Ibrahim. Tuduhan bahawasanya Peguam Negara semasa itu alat politik, iaitu Peguam Negara hanya menjalankan arahan dari pemimpin-pemimpin politik untuk mengenakan orang-orang tertentu yang melawan kerajaan. Dan semenjak zaman Anwar dulu lagi, perkara ini telah ditimbulkan. Saya sendiri telah banyak menimbulkan tuduhan ini bahawasanya the post of Attorney General, jawatan Peguam Negara ialah jawatan politik dan diguna oleh pemimpin-pemimpin politik untuk nak memasukkan ke dalam penjara orang-orang yang dianggap bahaya kepada kerajaan. That is the first thing. The post of Attorney General is a political post and it is a tool, a weapon to get rid of enemies of the government. Jadi sebab tu saya tidak mau dibicarakan di Malaysia. Ramai orang duk kata kalau berani balik Malaysia lah, ni lah, itulah. Jadi kalau kita tahu di dalam hutan tu ada rimau dan kita masih masuk hutan dan kita dimakan oleh rimau, itu bukan dinamakan berani. Itu dinamakan bodoh. Jadi orang yang mencabar saya kalau berani, maksud dia, kalau awak bodoh, awak baliklah Malaysia. Mari dibicara di Malaysia. Istilah berani itu kena diganti dengan istilah bodoh. If you are stupid, come back to Malaysia. Face the Malaysian court. Not if you are
Berani. Tapi saya sudah jawab. Dan saya jawab ni lebih dari 10 tahun dulu. Jadi diorang ni banyak mungkin baru belajar masuk internet, baru tahu internet, jadi mereka tak faham. Saya telah cabar kerajaan Malaysia untuk extradite me back to Malaysia. Saya sudah cabar, saya sudah jemput kerajaan Malaysia. Dan saya telah berjumpa dengan pegawai-pegawai Bukit Aman lebih dari 7-8 kali. Bukan sekali, 7-8 kali saya berjumpa dengan pegawai Bukit Aman. Saya jumpa di Bangkok, saya jumpa di London, saya jumpa di Singapura, saya jumpa di Indonesia. Banyak kali. Di merata dunia saya telah jumpa pegawai dari Bukit Aman dan saya telah menjemput mereka. File lah di dalam Mahkamah England, extradition. You see, masalah yang orang tak faham ni, Malaysia dengan England tidak ada extradition treaty. Jadi kalau dia orang nak bawa saya balik, terlebih dahulu mereka mesti mohon di dalam mahkamah. Maknanya apply in court for my extradition. Dia bukan automatic. Dia bukan maknanya dia mari rumah saya bawa warrant dan dia boleh gari saya, handcuff saya, bawa balik ke Malaysia. Cannot. Dia kena apply kepada mahkamah di UK yang mereka nak saya ni ditangkap dan dihantar balik. Terlebih dahulu, sebelum satu mahkamah di England ni boleh meluluskan permohonan untuk nak tangkap saya dan hantar saya balik ke Malaysia, mereka kena kemukakan bukti tentang kesalahan saya. Dan mahkamah di England ni akan kaji dokumen-dokumen, bukti-bukti yang dibentang di mahkamah dan menentukan betul ke tak betul saya ni melakukan kesalahan. Kalau sah saya lakukan kesalahan, maka mahkamah di England akan lulus permohonan untuk tangkap saya, hantar balik ke Malaysia. Kalau tidak ada bukti, ataupun bukti terhadap saya ni tidak solid, maknanya mahkamah di sini tidak yakin yang memang benar saya telah melakukan kesalahan yang saya dituduh, maka mahkamah di sini akan tolak permohonan extradition. Sebab kerajaan Malaysia tidak berjaya meyakinkan mahkamah England yang saya ni bersalah. So, simple. Saya tidak mahu bicara di Malaysia sebab saya tahu sekarang ni Dr. Mahathir kata gini, orang ni kata gitu. Jadi bekas Perdana Menteri, bekas Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, semua mengaku yang institusi keadilan ataupun the judicial system di Malaysia ni korup. Judicial system ni diguna untuk alat politik. Jadi saya tak boleh terima dibicara di Malaysia dalam keadaan sekarang di mana Perdana Menteri sendiri, bekas Perdana Menteri, semua orang mengaku yang Mahkamah Malaysia ni tak pakai. Dan orang yang ni geng-geng bosku pun telah mendedahkan bahawasanya hakim pun makan rasuah. So, kalau nak tangkap saya jemputlah Peguam Negara yang ada sekarang. Buat permohonan di mahkamah di England untuk tangkap saya, hantar saya balik ke Malaysia untuk dibicara. Dan kalau mereka tidak ada bukti tentang kesalahan saya, maka saya duduk di sinilah hingga kerajaan Malaysia berjaya meyakinkan mahkamah England yang saya ni sah bersalah. Simple. Jadi yang banyak cakap tu dah tak faham tentang extradition treaty, tak faham tentang macam mana perjalanan mahkamah, tak payah cakap lah. Nampak sangat yang awak ni semua jahil, cakap ikut perasaan. Okay, that's the first case. Second case. Jadi, berdasar kepada kenyataan Malaysian Bar Council atau Majlis Peguam Malaysia, Majlis Peguam ni ialah ahli Pakatan Harapan. Iaitu Pakatan Harapan ni bukan saja DAP, PKR dan Amanah. Pakatan Harapan ni ada 4. Dan satu daripadanya ialah Malaysian Bar. Jadi bermaknanya Malaysian Bar Council, Majlis Peguam ialah satu ahli komponen
Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan ni bukan beberapa parti politik sahaja, tapi Pakatan Harapan ni termasuk Malaysian Bar yang satu daripada ahli Pakatan Harapan. Dan kenyataan Malaysian Bar hari ni membuktikan yang mereka ni tugas Malaysian Bar atau Majlis Peguam ialah untuk membantu pembangkang, membantu Pakatan Harapan untuk memenang pilihan raya dan membentuk kerajaan. So, Malaysian Bar ni sama juga macam institusi keadilan, Malaysian Judiciary, dan sama juga macam Bukit Aman dan beberapa lagi institusi kerajaan, semua bekerja untuk pembangkang, untuk menjatuhkan kerajaan dan supaya Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Semua lari dari dasar, lari daripada tugas dan semua malah fide. Assalamualaikum, salam sejahtera.